A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada petang ini insya-Allah kita akan tadabbur ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 180. Okey. Kamu boleh buka muka surat 112. 112 Al-Quran tahun 3. Tema ayat jauhi sifat bakhil. Okey. Kita baca ayat Quran dulu dan kita akan tengok makna. Okey. Sebelum kita baca Quran, Ustaz nak ingatkan mestilah kita berwuduk dan pakaian mestilah menutup aurat dan tempat mestilah bersih. Kita selawat atas Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Okey, berhenti situ. Kita baca satu baris. Okey. Ulang lagi sekali. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Okey. Kita tengok hukum tajwid. Wala yahsabanna. Okey, nun tu nun ada nun sabdu. Nun sabdu ni dipanggil apa? Dipanggil wajibul gunnah. Okey. Allazina yabkhaluna bi yab. Dia ada qalqalah yab. Yabkhalu. Okey. Kalau kita baca yabkhalu, tak tepat. Yabkhalu. Dia ada qalqalah. Bima ata. Bima. Okey, ni mad jaiz munfasil, bacaan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Okey, min fadlih, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Okey, kita sambung. Kita ambil dua ayat ataupun dua kalimah sebelum dia dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min fadlihi huwa khairan lahum. Okey, ulang sekali. Min fadlihi huwa khairan lahum. Okey, tengok tajwid. Huwa khairan lahum. Okey, tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Khairan lahum. Jangan ada gunnah. Khairan lahum. Salah. Dia khairan lahum. Okey. Terus bal huwa syarrul lahum. Bal huwa syarrul lahum. Okey, sama juga kat sini ada tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Jadi jangan ada gunnah lah. Okey. Sama lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Okey, ni ada tar marbutah. Ta marbutah, kalau kita berhenti kita akan baca dengan ta ataupun ha. Kita akan baca dengan ha. Jangan baca ta. Al-qiyamat. Salah. Dia al-qiyamah. Baca dengan ha. Al-qiyamah. Kalau kita sambung al-qiyamati, ti. Jadi ta. Tu fungsi ta marbutah. Apabila kita waqaf, kita akan baca dengan qiyamah. Kalau kita wasal, kita akan baca dengan qiyamati. Okey. Terus walillahi mirasus samawati wal ardh. Wal ardh. Okey, ra tu ra dengan dha. Okey, ra kita matikan. Dha tu pun kita akan matikan. Jadi lidah kita tu akan berhenti pada huruf dha, bukan huruf ra. Wal ardh. Wal ardh. Kalau kita baca wal ardh, salah. Wal ardh. Wal ardh. Nampak? Okey, terus wallahu bima ta'maluna khabir. Ra tu nipis. Khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kita baca tebal, khabir.
Salah. Dia ra tu ni nipis sebab sebelum dia huruf ya. Okey. Jadi Ustaz harap kamu boleh lancar-lancarkan. Okey, kita tengok erti kalimah dekat bawah ni. Yabkhalun, artinya apa? Bakhil. Okey. Syarrun, syar artinya buruk. Buruk ataupun jahat. Khaira, baik. Baik. Fadlih, kurniaan. Kurniaan ataupun kelebihan. Sayutawwaquna, harta mereka. As-samawat, langit. Okey, kita tengok keseluruhan erti kalimah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Okay, dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk berlaku bakhil. Apa yang dimaksudkan bakhil? Bakhil ni adalah kikir ataupun kedekut. Ataupun kalau orang lama panggil apa? Tak hidung masin. Tak hidung masin. Tak hidung masin ni dia orang yang bakhil, orang yang kedekut, sampaikan dia tak nak beli satu barang pun untuk dia, kan? Dia makan nasi dengan tak hidung masin. Tu orang panggil tak hidung masin. Dia kedekut dengan diri dia sendiri, sampaikan dia tak nak beli barang, dia tak nak beli makanan untuk diri sendiri. Dia makan nasi dengan tak hidung masin saja. Tu orang panggil tak hidung masin. Orang yang bakhil. Bakhil ni orang yang kedekut dengan diri dia, dan dia nak lagi harta benda orang lain. Tu bakhil. Ada lagi satu istilah dinamakan dengan syuhun. Okey, bakhil ni dia kedekut dengan diri dia sendiri, dan dia tak nak barang orang lain. Syuhun ni dia kedekut dengan diri sendiri dan dia nak barang orang lain. Syuhun ni lagi dahsyat daripada bakhil lah. Okey. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah. Tengok bakhil. Allah SWT sebut bakhil, allazina yabkhalun wala yahsabanna allazina yabkhalun. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Mana kata bakhil ni adalah sifat-sifat yang terkeji, bukan sifat-sifat mahmudah, bukan sifat-sifat yang terpuji. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan ataupun diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jugalah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan, mukjizat yang nyata, dan dengan korban yang katakan mereka membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar dalam apa yang kamu dakwakan itu. Okey. Kita boleh ambil iktibar daripada satu kisah, iaitu yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, iaitu orang yang kedekut. Siapa dia? Qarun. Qarun ni sampai satu tahap dia kedekut tu, dia tak nak bayar zakat. Jadi sampai tahap Allah SWT hantar Nabi Musa AS untuk ingatkan dia untuk bayar zakat, untuk keluarkan, infakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana harta engkau ni bukan harta hakiki engkau. Harta ni pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena infakkan kepada orang lain. Jadi dia tak nak infakkan, maka Allah SWT hantar ataupun Allah SWT seksakan dia, kan? Dia mati dalam dia ditenggelamkan oleh bumi dengan harta-harta dia. Jadi kalau orang yang bakhil ni, kata ulama,
dia akan tergolong di kalangan Qarun. Kalau dia mati dalam keadaan dia bakhil, mati dalam keadaan dia mengumpulkan harta tanpa dia menginfakkan ke jalan Allah SWT, maka na'udzubillah min zalik, dia akan dibangkitkan hari kiamat dengan si Qarun. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah SWT jauhkan kita ni daripada sifat bakhil. Allahumma inna na'udzubika min jahdil na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi kita ambil iktibar, janganlah kita jadi orang yang bakhil. Okey. Kamu boleh buka muka surat 113. Okey, tengok intisari ayat. Intisari ayat. Okey. Tengok yang pertama, janganlah bersifat bakhil dengan harta yang Allah SWT kurniakan. Mana kata kita ni semua adalah pinjaman daripada Allah SWT. Mata yang kita ada ni pinjaman juga. Dan tangan yang kita ada ni pinjaman. Kaki yang kita ada pinjaman. Harta yang kita ada semua adalah pinjaman Allah SWT. Kan? Jadi tak guna kita kedekut, kan? Sebab kita kedekut dengan barang yang bukan hak milik kita. Jadi benda tu satu musibah lah. Kan? Okay, yang kedua, sesungguhnya bakhil itu membawa kesan yang amat buruk di dunia dan di akhirat. Macam cerita tadilah, cerita Qarun. Dia bakhil, maka Allah SWT azab dia dengan tenggelamnya dia dengan harta-harta dia ke dalam bumi. Yang ketiga, Allah SWT memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hak milik Allah SWT. Okey, tengok pengajaran ayat. Orang Islam tidak seharusnya kedekut dalam memberi sedekah. Kita orang Islam lebih-lebih lagi jangan kita kedekut. Sebab kita tahu semua ni hak milik Allah SWT. Okay, yang kedua, Allah SWT Maha mengetahui apa yang makhluknya lakukan. Okay, yang ketiga, sifat bakhil adalah salah satu sifat yang buruk. Okey, insya-Allah saya minta kamu semua baca Al-Quran, baca keseluruhan ayat ni dan kamu tulis dalam buku tulis dan hantar pada ustaz, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.